Baik ya, kita mulakan terus surah Ar-Rahman ayat 60 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 60 kita mulakan dengan ayat 59 dulu ya. Fabi ayyi, maka dengan yang manakah? Mulakan dengan ayat 59 ya. Fabi ayyi, maka dengan yang manakah? Alai, nikmat-nikmat. Rabbikuma, Tuhan engkau berdua. Tukazibani, engkau berdua dustakan. Hal, tidak. Jaza'u, tidak ada tu lagi cantiklah. Hal, tidak ada. Jaza'u, balasan. Al-ihsan, kebaikan. Illal ihsan, melainkan kebaikan. Ayat yang ke-61. Fabi ayyi, maka dengan yang manakah? Alai, nikmat-nikmat. Rabbikuma, Tuhan engkau berdua. Tukazibani, engkau berdua dustakan. Ayat yang ke-64. Mudhammatani, dua yang hijau tua. Dua yang hijau tua. Fabi ayyi, maka dengan yang manakah? Ayat 65 ya. Alai, nikmat-nikmat. Rabbikuma, Tuhan engkau berdua. Tukazibani, engkau berdua dustakan. Fihima, pada keduanya. Ainani, dua mata air. Nadhakhatani, dua yang memancar-mancar. Baik, minta seorang ulang ya. Seorang ulang. Ayat yang ke 59 ya. Cik Kamarudin, boleh? Ulang. Ya. Wa min dunihima, dan daripada selain keduanya. Wa min dunihima ya. Ayat 63, okey. Dan daripada selain keduanya, jannatan, dan selain daripada keduanya ada dua syurga. Syurga.
Dan selain dari keduanya, ada 2 syurga. Okey, lagi? Hmm. Hmm. Muhammadan, 2 yang hijau tua. Tua. 2 yang hijau tua. Hmm. Ya. Yeah. Baik ya, kita semak semula. Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang manakah nikmat-nikmat Tuhan engkau berdua dustakan? Ya, wahai jin dan manusia. Ya, itu berdua tu mana jin dan manusia. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Maksudnya, tidak ada balasan kebaikan kepada mereka yang berlaku taat kepada Allah Ta'ala, melainkan balasannya juga ihsan. Ya, ihsan itu mana nikmat ya, yang akan diperolehi di syurga. Itulah balasan untuk kebaikan. Melainkan kebaikan juga Allah berikan. Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang manakah nikmat-nikmat Tuhan engkau berdua dustakan. Ayat 62, wa min dunihima, dan daripada selain keduanya, iaitu surga yang disebutkan, jannatan, ada lagi ya, 2 syurga. Ya. Selain daripada surga yang ada lagi ya, 2 jannatan. Ya. Iaitu bagi orang yang takut kepada Tuhannya, dia akan mendapat jannatan, iaitu 2 syurga. Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang manakah nikmat-nikmat Tuhan engkau berdua dustakan. Mudhammatan, 2 yang hijau tua. Maksudnya, ya, itulah syurga. Ya. Kedua syurga itu kelihatan warnanya hijau tua. Itu kalau nak tahu. Ya. Jadi hijau ni kan menyejukkan mata. Kita melihat putih, ya, dia merasakan ya, panas. Ya. Tapi kalau hijau, dia menyejukkan. Jadi surga ini dia dah dibagi tahu warnanya hijau tua. Ya. Jadi sejuk mata memandang. Ya. Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang manakah nikmat-nikmat Tuhan engkau berdua dustakan, wahai jin dan manusia. Fihima, pada keduanya, ainani, ada 2 mata air, nadhakhatani, keduanya memancar-mancar. Ya. Maknanya mata air ni, ya, kita lihat ya, macam mana yang dikatakan memancar-mancar. Biasa kita tengok air pancut, ya. Jadi ini di antara nikmat yang mengindahkan surga tadi, iaitu mata-mata air yang memancar. Ya. Kemudian kita sambung ayat seterusnya ya, ayat yang ke-67. Fabi'ayyi, maka dengan yang manakah alai, nikmat-nikmat rabbikuma Tuhan engkau berdua, tukadzibani, engkau berdua dustakan. Fihima,
pada keduanya fakihatan, ada buah-buahan. Wanahlun, dan kurma. Waruman, dan delima. Ayat yang ke-69. Babi ayyi, maka dengan yang manakah? Alai, nikmat-nikmat. Rabbikuma, Tuhan engkau berdua. Tukazibani, engkau berdua dustakan. Fihinna, pada sekaliannya, khairat, ada beberapa yang baik. Hisan, yang bagus. Yang bagus-bagus. Dalam braket, tulis bidadari. Ya. Nah, dalam braket tulis bidadari. Babi ayyi. Selanjutnya, ayat 31. Babi ayyi, maka dengan yang manakah? Alai, nikmat-nikmat. Rabbikuma, Tuhan engkau berdua. Tukadzibani, engkau berdua dustakan. Hurun, bidadari yang bulat mata. Dalam braket jelita. Dalam braket jelita. Maksuratun, beberapa yang tersimpan. Fil khiyam, dalam mahligai. Baik ya, ulang semula. Tak apa, Cik Kamuddin boleh teruskan baca. Nanti ya, sekejap lagi saya buka. Okey. Ya. Baik, saya masuk mula. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 67 ya. Maka dengan yang manakah nikmat-nikmat Tuhan engkau berdua dustakan. Fihima, pada keduanya, pada kedua syurga itu, fakihatun, ada buah-buahan. Buah-buahan ni ia berbentuk umum, sebab kalau dia ada alif lam, itu maknanya khusus. Jadi kalau fakihatun ni dia tak ada alif lam, itu menunjukkan buah-buahan ni umum, sama ada yang dapat dipaham oleh kalangan
orang Arab masa itu, ataupun buah-buahan yang mereka sendiri tak pernah mengenalnya, kecuali orang-orang lain atau negara lain yang dapat mengenal buah-buah itu. Sebab itu fakihatun ini diletakkan sebagai nakirah. Nakirah ni maknanya umum, ya, kalau makrifah atau khusus. Jadi artinya buah-buahan yang ada di tempat kita ni dan tidak ada ya di negara Arab, dan Arab pun tak tahu buah-buahan yang berbagai-bagai ni di tempat kita, ya. Jadi artinya di dalam syurga itu berbagai buah-buahan yang boleh diinginkan oleh manusia yang masuk ke syurga. Kemudian diterangkan nahlun, waruman, ini adalah nama-nama yang orang Arab sendiri biasa dengan buah-buahan yang ada di sekelilingnya, iaitu nahlun, kurma, waruman, dan juga delima. Dua buah-buahan ini memang terkenal dan mereka mengetahui tentang kedua buah-buahan ini. Kalau dikatakan buah selain daripada yang ada di sana, mungkin mereka tak tahu. Kalau disebut rambutan pun mungkin mereka tak kenal, atau buah-buah lain yang ada di tempat kita yang ganjil-ganjil, mereka juga tak kenal. Sebab itu Al-Quran ini yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui, diletakkan bahasa fakihatun. Jadi berbentuk nakirah ataupun umum. Jadi arti macam-macam buah-buahan. Artinya kurma ini yang tersedia ada di tanah Arab. Ruman juga dah terbiasa mereka memperolehi daripada negeri lain, Yaman dan sebagainya. Mereka dapat buah-buahan yang dikatakan ruman ni, iaitu delima. Yalah, kalau kita sebut buah delima ni, kita memang tak minat. Tak minat nak makan buah delima ni. Sebab delima tempat kita yang kita tanam ni penuh dengan biji. Isinya sikit sangat. Jadi tak puas nak memakannya. Asyik biji je. Kan? Jadi cuba kita lihat kurma-kurma yang daripada luar negara, yang besar-besar, dan isinya tebal-tebal, bagaikan permata. Dia punya kilat dia tu bagaikan permata. Manis, bukan main manis. Jadi bila kita tengok kurma-kurma mereka, delima-delima mereka, kita rasa seronok makan. Jadi rupanya termasuklah di dalam syurga delima ini, ada di dalam syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka dengan yang manakah nikmat-nikmat Tuhan engkau berdua dustakan, wahai jin dan manusia? Fihinna khairatun hisan. Pada sekaliannya dalam syurga itu, ada beberapa yang baik, hisan, yang bagus-bagus. Yang dimaksudkan di sini khairatun hisan ni, yang ditafsirkan ialah bidadari. Itu makna bidadari yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kalau nak disesuaikan bahasanya, yang baik-baik, lagi cantik-cantik, macam tu. Itu maknanya khairatun hisan. Itu makna sifat bidadari itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka dengan yang manakah nikmat-nikmat Tuhan engkau berdua dustakan, wahai jin dan manusia? Hurun, bidadari maksurat, bidadari yang bulat mata, mana jelita yang dimaksudkan tu. Bulat matanya, mana jelita. Maksurat, beberapa yang tersimpan.
Ya, fil khiyam, dalam mahligai-mahligai. Mana kedudukannya? Ia duduk di dalam mahligai-mahligai. Nah, mana ya mereka ini semuanya adalah pelayan-pelayan ya di dalam syurga. Ya, bidadari-bidadari yang melayan ahli syurga. Ya, macam di hotel-hotel pelayannya dia terdiri daripada anak-anak muda. Ya, kalau lelakinya, perempuannya, semua terdiri daripada anak-anak muda. Orang tua tak jadi pelayan lagi dah. Ya. Kalau di dunia, hotel-hotel, ya pelayan-pelayan dia semua yang muda-muda. Jadi itulah ya, sumber apa yang mereka ambil daripada cerita dalam Quran. Digambarkan ya, macam mana syurga, maka dibuatlah hotel-hotel yang mewah dengan layanan-layanan bagaimana yang ada dalam Quran. Ya. Tapi tak sama apa yang di dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Okey. Kita sambung lagi ayat 73. Fabi ayyi. Maka dengan yang manakah? Alai. Nikmat-nikmat. Rabbikumah. Tuhan engkau berdua. Tukaziban. Engkau berdua dustakan. Lam yatmithunna. Tidak ia sentuh akan mereka. Lam yatmithunna. Tidak ia sentuh akan mereka. Insun. Oleh manusia. Qablahum. Sebelum mereka. Walajan. Dan tidak jin. Dan tidak jin. Ayat yang ke-75. Fabi ayyi. Maka dengan yang manakah? Alai. Nikmat-nikmat. Rabbikuma. Tuhan engkau berdua. Tukaziban. Engkau berdua dustakan. Muttaqiina. Orang-orang yang bertelekan. Bracket bersandar. Ala atas. Rofin. Hamparan-hamparan. Hudrin. Yang hijau. Wa abqariyin. Dan permaidani yang bersulam. Hisan. Saya ulang, dan permaidani yang bersulam. Hisan yang indah. Ayat yang ke-77. Fabi ayyi. Maka dengan yang manakah? Alai. Nikmat-nikmat. Rabbikuma. Tuhan engkau berdua. Tukazibani. Engkau berdua dustakan. Tabaraka. Maha berbahagialah. Ismu Rabbika. Nama Tuhan engkau. Zil Jalal. Yang mempunyai. Jalal. Yang mempunyai
kebesaran, wal ikram dan kemuliaan. Okey, ya, ulang balik. Cik Kamarudin ulang balik ya. Bersandar. Hmm. Hmm. Ya. Baik ya. Semak semula. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang manakah nikmat-nikmat Tuhan engkau berdua dustakan. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Tidak ia menyentuh akan mereka oleh manusia sebelum mereka dan tidak jin. Maksudnya, bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin sebelum itu. Ya. Itu maknanya nak memberitahu, ya, bidadari-bidadari di dalam syurga. Kata jan itu adalah jin. Ya. Sebab itu kalau nama-nama yang hujungnya ada jan, ya, tak baguslah kalau disebut jan. Contohnya, saya kata nama Nurizan. Nurizan dipanggil jan je. Ya. Jadi jan tu mana jin. Ya. Jadi kena tukarlah. Jangan sebut jan-jan. Ya. Khawatir nanti yang datang jin pula. Ya. Dipanggil jin. Ya. Sebab itu, ya, nama jan tu tengok. Ya. Biasa orang-orang kita ada sebutan begitulah. Ujung-ujung yang nama zan kerana jadi jan, ya, dipanggil ujung. Ya. Jadi kita tahu maknanya, jan itu maknanya jin. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang manakah nikmat-nikmat Tuhan engkau berdua berdustakan. Muttaqiin, orang-orang yang bertelekan. Mana boleh dipahamkan, ya, duduk sambil bersandar, ya. Itu muttaqiin. Ala rafrafin, ala rafraf. Rafraf ni atas hamparan-hamparan hudrin yang hijau. Surga ni daripada luar hijau, dalam pun hijau. Ya. Dikatakan tadi, ya, nampak hijau tua. Ya. Jadi luar hijau, dalam pun sampai hamparan dia pun hijau. Wa abqariyin hisan. Dan permaidani yang disulam yang indah. Bermakna kalau kita di dunia pun, zaman Nabi pun orang dah menganyam, ya, permaidani. Maknanya untuk alas-alas duduk. Sekarang ni lagi moden, lagi hebatlah permaidani. Ya. Makin makin cantik, makin mahal. Ya, permaidani itu, ya, makin tebal. Ya. Seolah-olah seperti, ya, tilam, ya, pun ada. Jadi keadaan syurga besok juga, kalau nak tahu, dia punya permaidani yang disulam yang indah. Hisan ni bagus.
cantik, ya. Tapi di sini kalau nak sesuaikan, ya, indah, yang indah. Ya. Macam mana keindahan dia. Ya. Fabi ayyi, maka dengan yang manakah? Alai nikmat-nikmat Rabbikuma, Tuhan engkau berdua, tukadziban, engkau berdua dustakan. Tabarakasmu tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Maha berbahagialah nama Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jalal ni kebesaran boleh, keagungan pun boleh, ya. Ikram daripada karim, mulia, ya. Jadi kemuliaan dan kemuliaan. Ya, maka diakhiri dengan, ya, kebahagiaan nama Allah yang mempunyai, ya, keagungan dan kemuliaan atau kebesaran dan kemuliaan. Ya, maka tamatlah surah Ar-Rahman, ya. Surah Ar-Rahman. Ya. Sampai ayat yang ke-78. Berapa yang dah dikira tu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa semuanya? Ada 31, ya. Diulang-ulang. Jadi maknanya, ya, nampak, ya, seperti kalau tak betul-betul mahir menghafal ni, mana kita boleh bercampur aduk antara ayat atas, ayat bawah, ya, akan bercampur aduk. Ini kelebihan Al-Quran, ya, walaupun dia berulang-ulang, ya, tapi dia boleh dihafal dan boleh diingat setiap susunan, ya, selepas fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah kelebihan Al-Quran. Tetapi yang dikatakan oleh Nabi, hafalan itu lebih cepat hilang, ya, lebih cepat daripada tambatan unta. Ya, hafalan tu lebih cepat hilang, ya, daripada tambatan unta. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau, ya, seseorang tu singgah, dia membawa kenderaannya unta contoh. Dia singgah di satu tempat, dia akan tambat unta itu. Ya, kemudian dia dah habis selesai urusan, maka dia pun, ya, tanggalkan tambatan tadi dan membawa unta itu kembali. Jadi jarak tu dia berapa lama? Mana setelah dia habis urusan, dia pun bawa untanya balik. Mana dia tambat unta tu sekejap. Macam itulah. Ya, nak menghafal Quran tu boleh. Ya, dia akan, walaupun dipandang sukar, tapi kalau dia tekad untuk menghafal, insya-Allah dapat dihafal. Tapi kena ingat, ya, hafalan itu cepat hilang, ya, lebih cepat daripada tambatan unta. Jadi kalau orang yang dikatakan Al-Hafiz sekalipun, kalau dia tidak mengulang kaji pada waktu malam, ya, maka, ya, hafalan itu lebih cepat hilang. Lagilah berkecamuk. Kalau fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dah tak dapat susun lagi dah. Dah berkecamuk dah. Mana atas, mana bawah. Maknanya bukan senang. Ya, nak menjaganya. Menghafalnya boleh. Ya, tapi nak menjaganya bukan senang. Ya. Apalagi kalau dia sudah terjurus kepada urusan-urusan dunia yang berserabut, maka tak sempatlah dia nak mengulang kaji bacaan Al-Quran ini. Dia akan terhapus dengan sendirinya. Cuba cari balik, cuba ulang balik. Berkecamuk ya ni. Tapi tak apa, dah ada sijil Al-Hafiz. Ya, sijil saja Al-Hafiz. Yang Hafiz tu dah hapus dah. Al-Hafuz. Dah pun hapus. Ya. Itu dikatakan bukan senang. Ya. Menghafalnya senang. Menjaganya susah. Dia kena baca. Dia tak malam. Ya. Bukan satu malam ni boleh habis 30 juzuk. Satu malam ni dia boleh, ya, mengulang, ya, 3 juzuk, 4 juzuk tu dah okey dah tu. Kalau dia boleh mengulang. Kalau 1 juzuk pun boleh tahan juga. Jadi 30 hari
30 juzuk. Kalau satu malam satu juzuk, ya. Atau mengulang. Tapi kalau dia tak mengulang, kena ingat, ya, semuanya akan berterabur. Ya. Waalaikumsalam. Okey, sila. Hmm. Hmm. Ah. Jan ni dia sebenarnya macam insun juga. Maknanya ialah bangsa. Ah, ah, apa mufrad yang menunjukkan dia jamak. Tapi itu dikatakan sebut bangsa. Bangsa. Macam kita manusia kan. Kita tak payah sebut manusia-manusia. Kita sebut manusia tu pun dah cukup. Macam tu. Dia dah menunjukkan bangsa. Ya. Hmm. Satu bangsa jin. Macam tu. Ya. Manusia bangsa manusia. Macam tu insun tu. Atau kita katakan insun tu apa makna? Insan. Insan lah. Jan tu maknanya apa? Jin. Macam tu lah. Anas. Anas tu pun juga menunjukkan bangsa juga. Manusia. Dia kita tak payah sebut manusia-manusia. Dia sama dengan insun ni. Sama. Ya. Jimnun saja. Jimnun saja. Jan. Jannah. Jadi jannah. Jimnun. Jannatun tetap jannatun. Kebun. Dia tak ada mufrad. Dia ada jamak lah. Mufradnya jannatun, jamaknya jannat. Dia tak ada bentuk madi dia. Tak, Majnun daripada betul, daripada jin juga. Majnun tu mana orang yang gila. Orang yang gila. Dia punya asal daripada jin. Orang yang dimasukkan jin, orang yang dirasuk jin macam tu. Majnunun. Orang yang dirasuk jin. Laila Majnun. Laila yang gila. Okey. 48. Ya. Dikatakan sini satu jannataini. Ya. Ini kita tak dapat nak katakan dia sebagai tingkat, tapi kita katakan sebagai kedudukan darjat tu, kedudukan syurga tu tinggi boleh. Maknanya ada peringkat yang sebelah bawah, sebelah atas. Tapi kita tak boleh bayangkan yang syurga tu macam rumah flat tak ada. Atau kondo.
Lebih tinggi darjatnya. Sebab itu setiap surga kan diterangkan adanya sungai. Takkan di kondo sana ada sungai. Atas kondo tu ada sungai. Kan tak logik. Jadi artinya surga tu duduknya di bawah. Tapi hanya tingkatan tempat sahajalah. Tingkatan dia. Ada surga yang tarafnya ya rendah, yang paling tinggi surga Firdaus. Jadi surga Firdaus tempatnya yang paling kelas lah. Macam tu lah. Ya. Hmm. Tapi nak dibayangkan seperti kondo atau tak logik lah. Sebab Allah katakan surga itu arduas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Dia punya luas. Ya. Artinya luas, besar. Jadi tak perlu kepada tingkatan. Ingat tak bahawa dalam Quran bila disebut surga ada jannatin tajri min tahtiha al-anhar kan? Ada sungai yang mengalir. Takkanlah di atas flat yang ketujuh ada sungai. Macam di dunia pun ya kita lihat ini kedudukan rumah ya yang sedang, rumah yang apa yang lebih tinggi ya, kedudukannya macam itulah. Ya, kedudukan syurga. Hanya tak terlawan. Ya. Itu nak menunjukkan bahawa ya bahawa nikmat-nikmat itu tidak boleh nak didustakan. Ya. Allah ulang-ulangkan semula tu. Dia nak menunjukkan tidak dapat nak didustakan lagi. Itulah dia. Ya. Hakikat sebenarnya ya, pelayan-pelayan di syurga itu adalah bidadari. Dan juga ya dikatakan gulam. Gulam ni anak-anak muda lelaki. Ya. Gulam tu anak-anak muda lelaki yang jadi pelayan di syurga. Mana ahli syurga ni ya begitu terlayan. Ya. Apa yang diinginkan, ya dikendaki, ya mereka akan tolong mencarikan atau membawakan. Ataupun kita ingin nak memetik sendiri buah-buahan yang di taman, tinggal capai saja, tidak perlu kepada galah dan sebagainya. Macam itulah bahasa dia. Ya, itu dikatakan yang dekat. Okey. Kita sambung suratul Waqiah. Suratul Waqiah. Surah Waqiah ni ya berkaitan dengan ya hari kiamat ya. Berkaitan dengan hari kiamat. Jadi Waqiah ni bolehlah dikatakan kejadian yang hebat. Ya. Kejadian yang hebat. Ya. Mana Waqiah. Tapi yang dimaksudkan ialah ya hari kiamat. Ya. Baik ya, surah Waqiah. Surah Waqiah ini surah yang ke-56 dan ayatnya ada 97 ya. Boleh kita catatkan makna dulu. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Ayat 1 ya. Iza, apabila. Waqa'at. Waqa'at. Apabila berlaku. Al-Waqi'ah. Kejadian yang hebat.
dalam braket kiamat. Laisa, tidak ada, liwaq'atiha, bagi kejadiannya, kazibah, yang berdusta. Khafidhatun, yang merendahkan. Rafi'atun, yang meninggikan. Iza, apabila. Rujjat, digoncangkan. Al-ardu, akan bumi. Rojja, segoncang-goncangnya. Wabussati, dan dihancurkan. Al-jibal, akan gunung-gunung. Bassa, sehancur-hancurnya. Fakanat, maka adalah ia, habaan, debu. Munbatha, yang berterbangan. Wa kuntum, dan adalah kamu, azwajan, jadi golongan-golongan. Salasah, 3. Salah satu 3. Bracket, kita letak bracket 3 golongan. Azwajan salah satu maknanya 3 golongan. Ya. Golongan-golongan 3. Apa maknanya? Mana 3 golongan. Ya. Bracket 3 golongan. Okey, ulang. Cik Kamal dia ulang sebab dia punya speaker dia terang. Yang lain boleh disemak. Surah Waqiah. Sekejap ya. Okey. Okey, ya. Baik, suratul Waqiah ya adalah cerita berkaitan dengan hari kiamat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqiah, apabila ya, terjadi atau berlaku al-waqiah, ya, yakni ya, yang
ya apa ni yang menghancurkan, ya, ataupun apa kejadian yang hebat. Waqa'a ni saya kata tadi makna dengan makna berlaku. Padahal waqa'a ni fi'il madi, telah berlaku. Jadi dalam Quran ni kalau ada iza, ya, perkataan iza, kita iza ni punya peranan pula, dia menjadikan fi'il madi yang sudah lepas, ya, jadi bentuk mudhari'. Mudhari' ni perbuatan akan datang. Macam tu. Sekarang atau akan datang. Tapi itu biar nak tahu, syaratnya ada iza lah. Kalau tak ada iza, kita terjemahkan dia telah. Ada telah. Telah berlaku ia. Telah berlaku ia. Mana dah berlaku. Sedangkan cerita ni belum berlaku. Jadi kenapa? Sebab ada iza. Itu peranan iza. Jadi fi'il madi itu dia dah berperanan, bukan madi lagi. Madi ni mana perbuatan dah lepas, ya. Jadi bila ada iza, maka perbuatan dah lepas ini dia akan jadi perbuatan sekarang ataupun akan datang. Macam tu. Sebab itu saya tak terjemahkan telah berlaku ia. Saya terjemahkan berlaku saja, ya. Apabila ia berlaku wal waqi'ah, kejadian yang hebat, iaitu kiamat, ya. Laisa li waq'atiha kadzibah. Tidak ada bagi kejadiannya yang berdusta. Maksudnya tak ada siapa yang boleh nak dustakan lagi bila berlaku kejadian itu. Khafidatur rafi'ah, ya, yang merendahkan, yang meninggikan. Apa maksudnya? Maksudnya, ya, kejadian itu akan merendahkan satu golongan dan akan meninggikan satu golongan. Ada golongan yang Allah rendahkan dia. Ada golongan yang Allah, ya, tinggikan dia. Mana darjat, ya. Iza rujjatil ardu rajjah. Apabila ia digoncangkan akan bumi segoncang-goncangnya. Ini sama dengan tadi juga. Rujjat ini juga fi'il madi dah berlaku. Tapi kerana ada iza tu, jadi kita tak terjemah dia dah berlaku. Belum berlaku lagi apabila goncangkan akan bumi segoncang-goncangnya. Bumi sekarang ni kita duduki tenang, ya. Bila kiamat nanti, bumi ini, ya, akan bergoncang, atau kita katakan gempa. Berlaku satu gempa yang menyeluruh, bukan hanya negeri, menyeluruh satu bumi, ya. Wabussatil jibalu bassa, ya. Tu, dan telah dihancurkan ia. Dan, ya, dihancurkan ia akan gunung sehancur-hancurnya. Dan telah dihancurkan ia akan gunung sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbatha. Maka adalah ia debu yang berterbangan. Gunung-gunung yang sebagai pasak bumi, ya, kuat pendiriannya, pada masa itu, ya, hancur, ya, dan akan menjadi debu yang berterbangan. Maksudnya, contoh-contoh yang sudah sedia ada, iaitu gunung berapi. Gunung berapi bukankah daripada batu-batu yang begitu pejal, begitu keras, sebagai pasak bumi. Tapi bila jadi, ia disebut sebagai gunung meletup, berapi. Pada masa itu, ia berterbanganlah debu ke udara. Batu-batu tu habis jadi debu. Bayangkan. Inilah yang dimaksudkan, ya, pada hari kiamat nanti, gunung-gunung ini, ia akan hancur bagaikan debu yang berterbangan. Wa kuntum azwajan salasa. Dan adalah kamu, ya, jadi golongan-golongan 3. Maksudnya pada masa itu, ya, manusia jadi 3 golongan.
pada hari kiamat besok, Allah katakan manusia ini ada 3 golongan. Itu dikatakan ayat atas tadi, khafidatur rafi'ah, yang merendahkan, golongan yang direndahkan dan golongan yang ditinggikan. Ya, bergantung pada darjatnya. Ya, darjat amal. Kemudian jadilah 3 golongan. Ya. Baik, ya. Sampai situ. Nanti kita sambungan tu, ya, akan cerita sambungannya akan datang, iaitu berkaitan dengan 3 golongan ini. Ya. Siapa 3 golongan ini? Ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Jadi sekadar ini dulu untuk hari ini. Kita baca doa dulu, ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.